Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma za'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma quti'a min bahimatin fahuwa maitah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma ba'. Yang saya muliakan saya Saudara Faizal, Urusia Laman Ilmu, Masjid Sultan Idris Shah Kedua, Masjid Negeri Perak Darul Ridwan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Hari ini hari Isnin 14 hari bulan 12 2020 bersamaan dengan 28 hari bulan Rabiul Akhir 1442 Hijri. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita menzahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Nikmat kesihatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai-bagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Tuan-tuan puan-puan sekalian, bertemu lagi dalam siri yang keempat kalau tak salah saya bersama-sama dengan tuan-tuan sekalian. Hari ini saya akan mengajak tuan-tuan mengulang kaji pelajaran kita seterusnya yang ada kaitan dengan tajuk benda-benda najis. Jika tak salah ingat saya, ya, kita dah sampai ke yang kelima, ya. Yang kelima, yang pertama benda-benda najis. Yang pertama arak, ya. Yang kedua anjing dan babi. Yang ketiga bangkai. Kemudian yang keempat darah yang mengalir dan nanah yang mengalir. Dan yang kelima air kencing manusia dan binatang. Itu ulang kaji kita yang terakhir pada 7 hari bulan 12 yang lepas. Hari ini kita sambung yang keenam. Yang keenam, benda-benda najis ialah setiap bahagian yang bercerai ataupun tercerai daripada binatang semasa hidupnya dihukumkan sebagai najis. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a min bahimatin fahuwa maitah. Maksudnya, apa yang dipotong daripada binatang ketika ia masih hidup adalah bangkai. Ya, sama ada manusia yang potong mana-mana bahagian anggota binatang itu ataupun dia jatuh, ya, patah kaki dia. Contohnya lembu menyeberang jambatan, ya. Bila dia menyeberang jambatan itu berlubang, ya. Jambatan kayu, terborosok kakinya dekat jambatan tu, patah kaki dia. Jadi menjerit lembu ni, ya. Nak dirawat lambat, ya. Panggil juga, bawa juga ke klinik haiwan kan. Tapi dah terlambat, tak boleh nak sambung balik, ya. Jadi apa hukum kaki yang tercabut tu, ya, kaki yang tanggal tu, macam mana hukumnya? Ya, hukumnya
bangkai, hukumnya najis. Ya, jangan bagi pula ke orang, ya, suruh orang buat sup kaki. Jangan. Banyaklah contoh-contoh lain kalau kita nak sebut. Contoh lain umpamanya ada orang bela lembu kan, tapi dia tak dijaga lembunya. Bela lembu dekat kampung, dia lepas. Ya, hari-hari menyusahkan jiran tetangga. Lembu dia mana ada akal. Apa saja yang boleh dimakanlah kan. Jadi entah macam mana makcik ni dah geram lama dah kat lembu ni. Satu hari dia tambatnya lembu hamba Allah tu, dia toreh pahanya, meraung-raung lembu tu. Dia pesan pula, wahai lembu, pesan dengan tuan kamu, aku ambil daging kamu ni sebagai ganti rugi kerana kamu dah makan banyak tanam-tanaman aku. Ya, apa hukum memotong sebahagian daging lembu sedangkan lembu itu masih hidup? Ya, hukumnya ya berdosa. Ya, berdosa, dan hukum daging yang diambil daripada lembu yang masih hidup itu hukumnya bangkai. Baik. Rambut dan bulu haiwan yang dimakan dagingnya dikecualikan daripada hukum tersebut. Rambut dan bulu haiwan, binatang yang dimakan dagingnya tidak najis. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala yang kita baca di awal pertemuan kita tadi, dipetik daripada surah An-Nahl ayat 80. Maksudnya, dan Allah menciptakan rumah tempat kediaman bagi kamu, dan Allah menciptakan rumah untuk kamu daripada kulit binatang ternakan. Tastakhifunaha, supaya ringan kamu membawanya, yauma za'nikum, ketika kamu berpindah, wa yauma iqamatikum, ataupun ketika kamu tinggal tetap di situ. Wa min aswafiha, daripada bulu biri-biri. Bulu biri-biri buat apa? Mungkin buat dinding, mungkin buat lapik, ya, alas tidur. Begitu juga, ya, wa aubariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahin. Kamu ambil bulu unta atau kulit unta atau kulit kambing, ya, sebagai alat-alat dalam rumah tangga kamu, dan ataupun kau jadikan sebagai perhiasan mata benda yang kamu pakai sampai ke suatu tempoh tertentu, ya. Dia akan rosak, ya. Dia akan rosak. Lama-lama kita pakai, dia akan rosak, dia akan tanggal bulu dia. Ya, apa boleh diambil faedah daripada bulu-bulu kambing atau kulit kambing, ya? Kulit kambing tu memang ada bulu dia lah. Ya, kulit unta, ya, kulit biri-biri. Ya, biasanya orang buat sejadah, ya. Dikeringkan bulu tu, dicuci bersih, ya, ditanggalkan dia punya daging-daging yang tertinggal melekat dekat kulit tu, ya, menggunakan bahan-bahan tertentu seperti apa? Seperti kapur sirih kan, kemudian dijemur. Cantik sebenarnya, berkilat-kilat, ya. Boleh digunakan untuk pakaian, ya, dijahit, dijadikan pakaian ketika musim sejuk, ya. Di setengah negara mereka menggunakan bulu binatang untuk pakaian di musim sejuk. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, termasuk juga najis, ialah susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya. Seperti susu apa? Susu keldai. Ya, susu lembu boleh minum. Susu kambing
Ya, susu kerbau. Susu ayam. Ayam ada susu, ayam tak ada susu ya. Itik ada susu, tak ada. Ya, ya. Ini karena susu hewan yang tidak dimakan dagingnya, ya, macam keldai, ya, dan lain-lain, dia najis. Kerana hukum susu adalah sama dengan hukum dagingnya. Jadi kalau susunya najis, dagingnya juga najis. Ya, susu tikus mana boleh diminum? Ya, macam tak ada susu lain. Susu tikus, ya, dipicit susu tikus itu, dia tak ada diminum. Ya. Begitulah. Apa-apa binatang yang tidak dimakan dagingnya, susunya juga adalah najis. Ya, baik. Daripada 7 jenis najis ini, ya, dibahagikan pula kepada 2. Yang pertama, najis aini. Najis aini itu apa dia? Najis aini ialah semua najis yang mempunyai jirim. Ada bentuk, dapat dilihat, ataupun yang mempunyai sifat yang zahir, seperti warnanya ataupun bau dia. Ya, kita turun daripada rumah, ya, kita keluar rumah, tengok di depan laman kita, ya, ada tai kucing. Sebab tai kucing ni tak tahu wallah alam kenapa dia baunya cukup kuat, ya. Ada tai kucing dekat mana? Dekat tempat letak kereta kita, kat garaj kita kan. Ya, itu hukumnya najis. Najis apa? Najis aini. Pasal apa ni aini? Sebab kita nampak. Ya, daripada jauh hitam nampak. Ya, melengkor je. Tapi kucing ni biasanya payah agak dia nak berak tu, buang air besar ke? Berak di tempat-tempat yang lapang macam tu, biasa mereka akan cari tanah ataupun tempat yang pasir, ya. Yang suka berak merata ni ayam menedahnya, ya, depan tangga, ya, dia nak lepas, dah lepas gitu je, ya. Tai ayam ni pula ada beberapa jenis, ya. Kalau ayam tengah geram tu, taiknya memang banyak, ya, bulat aja. Ataupun darah nampak merah, darah pacat, ya, darah lintah, lepas daripada balik bendang nampak darah mengalir. Itu dinamakan najis aini, najis yang nampak bentuknya ataupun warnanya. Yang kedua, najis hukmi. Najis hukmi ni apa dia? Semua najis yang telah kering dan kesan-kesannya telah hilang. Dalam arti kata yang lain, kesan warna atau bau najis tersebut tidak ada lagi. Ya, contohnya baju yang terkena air kencing, kemudian dikering, ya, tak nampak lagi warna ataupun air kencing dah kering, ya. Air kencing dekat kain tidur ke, dekat selimut ke, dekat bantal ke, ya. Anak-anak kita kan yang terlupa nak pakai pampers tu, ya, kita kesan bantal kita ke, selimut kita ke, kain selimut ke, kita kena kencing tu, kita kesan melalui apa? Kita kesan melalui bau dia. Ya, cuba tanya anak-anak kita yang suka kencing malam tu. Cuba tanya dia, abang, cerita sikit ke ayah. Ya, panggil anak perempuan kita. Ya, cerita budak kena penyakit kencing malam ni bukan kira anak lelaki anak perempuan serupa je, boleh jadi anak lelaki, boleh jadi anak perempuan. Kencing malam. Ya, macam mana boleh kencing malam? Sebelum tidur dah kencing dah. Kan? Kita biasa bagi tahu anak-anak kita sebelum tidur ya, pergi buang air kecil dulu. Ya, buang air kecil, cuci bersih-bersih, basuh kaki, ya. Tapi itulah, kalau memang dia jenis ada penyakit suka kencing malam, walaupun kita dah pesan suruh kencing dulu sebelum tidur, dia tak kencing juga.
Kenapa? Mungkin dulu masa ayah dia kecil atau mak dia kecil memang suka kencing malam. Jadi menurun mak. Ya, bapa yang dulu jahanam pun kencing malam ni. Ya, bila pagi sesedar hancin kain lepas tu, ya, tak nak tanggung jawab pula. Lipat kain tu tindih bawah, tilam. Pagi-pagi, ya, bila anak dah pergi sekolah, mak kemeh balik tempat tidur. Mana buah hancin ni? Rupa-rupanya kain selimut dia surut bawah tilam. Ya, masalah juga ya kalau anak ni suka kencing malam, kena jemput doktor lah macam mana. Ya, baik. Kita tanya anak kita macam mana boleh kencing malam ni. Pesan banyak kali dah, jangan kencing malam. Kalau nanti kencing, kejut mak ayah pergi bilik air. Dia kata apa? Mimpi. Dia memang nak kencing, dia tahu nak kencing, dia mimpi. Dia mimpi, dia dah bangun. Dia dah masuk bilik air. Dia pasang lampu, dia masuk bilik air. Sebelum masuk bilik air, dia baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Saya baca doa lagi. Ya, kemudian dia masuk bilik air kaki kiri, nampak? Ya, dia ikut sunnah. Ya, kemudian dia pun tenggung kan. Kemudian dia pun kencing lah. Ya, kencing. Dia masih dalam mimpi lagi tu. Dia rasa betul-betul dalam bilik air. Bila dia sedar, rupanya dia kencing atas tilam, selepas selesai dia kencing, dia rasa hangat aja paha dia. Lepas tu, dia celik. Inna lillahi, dia sedar. Aku kencing atas tilam rupanya. Oh, naya. Esok siap. Itu yang takut kena marah. Ya, pagi-pagi sorok kain tidur tu bawah tilam, sorok kain seluar panjang yang kena kencing tu, ya, bawah tilam. Ya, teruslah gitu. Ya, mengaku je lah, minta maaf elok, mama minta maaf. Ya, abang terkencing dalam tidur. Ya, kakak-kakak, adik-adik perempuan ni, cucu-cucu atuk, kalau dah terkencing masa tidur, ngaku je elok. Mama, Umi, ya, ibu, maafkan saya. Kenapa? Malam tadi kan, ayah mimpi terkencing. Ayah rasa dah masuk bilik air. Tak apa, mama maafkan. Nak buat macam mana kan? Yang jadi ibu kita marah, ya, mak kita marah pasal apa? Kita suruh. Ya, tapi yalah kalau masa kecil-kecil tak apalah. Ya, tapi kalau dah besar memang malu. Malu macam mana? Kalau nak bawa tidur rumah orang. Ni masalah. Ya, ya, bawa tidur rumah sepupu kahwin kan. Besok pagi tilam tuan rumah bau hancin. Ya, siasat rupanya anak si Fulan jadi fitnah. Jadi kita cadangkan. Apa jalan penyelesaiannya? Jalan penyelesaiannya tak ada susah. Pakai pampers. Kan pampers sekarang dah ada yang untuk orang dewasa tu kan. Pakai pampers, jangan malu. Ya, masuk dalam bilik, sebelum tidur, tak kira lelaki perempuan, ya, pakai pampers. Selamat. Ya, itu jalan penyelesaian sementara lah. Selain daripada itu, tanyalah orang tua, mungkin ada kaedah diurut ke, macam mana ke, ya. Wallahu alam, ya. Baik. Itu tadi daripada 7 jenis najis dibahagiankan kepada 2. Satu aini, najis yang nampak, ya, ada rupa, ya, ada bau pula, dan satu lagi najis hukmi, najis tak dah kering, ya, tapi asalnya memang bernajis, memang ada najis. Kemudian daripada 7 jenis najis tadi dibahagikan pula kepada 3. Apa dia? Ini tuan-tuan ingat. Ya, anak-anak kita kat sekolah pun ingat. Apa ni? Yang pertama dinamakan najis mughallazah.
Yang kedua, najis mutawassithah. Dan yang ketiga, najis mukhaffafah. Yang pertama, najis mughallazah. Najis mughallazah tu najis apa? Najis yang berat. Berat ke najis tu? Kan, bukan pasal berat timbangnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo dah. Ya, ya. Najis anjing dan babi, ya, dikira najis berat. Kenapa? Kerana najis anjing dan babi ini tidak memadai membasuhnya sebanyak 1 kali air seperti najis-najis yang 2 selepas ni. Bahkan najis mughallazah hendaklah dibasuh setelah dihilangkan airnya. Hendaklah dibasuh dengan 7 kali. Salah satu basuhannya ialah dengan air tanah. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lalu berkenaan dengan najis anjing menjilat bekas air anjing dan babi dan keturunan daripada keduanya ataupun salah satu daripada keduanya. Macam mana tu? Ya, anjing jantan kahwin dengan anjing betina dapat anak apa? Anak anjing. Babi jantan kahwin dengan babi betina dapat anak apa nama? Anak babi ya. Tapi kalau anjing kahwin dengan babi dapat anak apa nama? Anbab. Apa datang tu? Iyalah. Anjing kahwin dengan babi nak sebut apa? Anbab. Kacukan antara anjing dengan babi atau bab an. Manalah sukalah. Ya. Ya, tak ada nama lagi kan. Kita buat nama. Anjing kalau kahwin dengan babi dapat anak apa nama? Anbab. Apa hukum? Anbab ni apa hukumnya? Anjing kahwin dengan babi dapat anak. Jantan ke betina tak kira lah. Hukumnya seperti hukum anjing dengan babi lah. Ya. Kita apa nama ni pecahkan lagi. Ya, tadi anjing kahwin dengan babi dapat anak, hukum sama anjing sama dengan hukum babi. Sekarang ni anjing kahwin dengan kambing. Macam mana anjing kahwin dengan kambing? Di sebuah kampung tersebut sebuah kisah. Pak Mat ni bela kambing banyak. Kambingnya semua betina. Tak ada seekor pun yang jantan. Ya. Tiba-tiba suatu hari ketika Pak Mat sedang melawat kambing-kambingnya, dia tengok seekor kambing betinanya tengah menung depan tangga. Ya, dekat reban tu, menung. Ya, leleh aja dia. Assalamualaikum kambing. Kata kambing ni jawab. Abah. Tahulah pening-pening. Muntah. Sudah. Kamu mengandung ke? Mengandung ke kambing? Kambing bukan mengandung, kambing bunting. Untuk haiwan bunting. Iya ke? Tapi awak pernah dengar juga untuk orang pun bunting juga. Bukan haiwan je. Ada ke Ustaz? Ada. Apa dia? Bunting pelamin. Macam. Ya. Itu ganjil ya tak? Bunting pelamin. Ya. Nikah masih PKP, nak buat kenduri, tangguh, PKP tak habis lagi. Virus corona tak habis lagi. Sudahnya, bunting pelamin. Kenduri juga doa selamat. Pasal nak nunggu habis virus corona tak habis, kenduri juga buat selamat kecil-kecilan kan. Bersanding juga. Tapi, pengantin perempuannya dah mengandung, tak sebut mengandung pelamin. Ya, sebut bunting pelamin. Baik, balik pada cerita tadi. Macam mana pula? Ya, Pak Mat ni siasat, siapa pula yang mengojakan kambing betina aku ni? Semuanya jantan belaka. Rupanya dia teringat simpang nak masuk ke kampung dia tu ada
seorang bela anjing, gamaknya dirogol di anjing jantan ikut. Ya, sebab tak ada yang betina. Tak ada, kan dia tak ada kambing jantan. Dari sehari ke sehari, dari sekali akhirnya bersalin lah, beranak lah kambing ni kan. Betul. Daripada pusat ke kepala rupa anjing. Sebiji rupa anjing yang dibela di hamba Allah kat luar simpang nak masuk tu. Sebiji. Ya, kemudian daripada pusat ke kaki, daripada pusat ke ekor, rupa mak dia apa macam. Apa kita nak hukum anak, ya, kacukan antara anjing dengan kambing ni. Kita namakan dia ankam. Anjing kahwin dengan kambing, kita namakan dia ankam. Ankam ni hukumnya sama dengan hukum hukumnya hukum anjing, tak boleh dibuat korban. Ya, naudzubillah. Macam itulah, ya, apa-apa yang dinasabkan kepada salah seekor sama ada anjing atau babi, anak yang lahir daripadanya tetap dihukumkan sama ada anjing ataupun babi, hatta jika manusia sekalipun, naudzubillah. Ya, manusia menghamili, ya, anjing atau babi, bila dapat anak, naudzubillah, jangan ada keturun kita, ya, dapat anak, tetap hukum anjing ataupun hukum babi. Ya, jadi cara menyucikan najis mughalazah ni, ya, buangkan airnya terlebih dahulu, ya, kemudian dah bersih, ada bekas sikit-sikit tu, barulah kita siram, lalukan air yang sudah dibancuh dengan tanah sekali, kemudian disusul pula dengan 6 air mutlak. Jika masih tak bersih lagi, ya, susul lagi, begitulah sampai bersih. Yang kedua, najis mukhaffafah, ataupun cakap Melayunya najis yang ringan. Apa dia najis ringan ni? Najis mukhaffafah dalam dunia ni satu je. Tak ada dua, tak ada tiga. Apa dia? Iaitu air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan dia tidak makan kecuali susu manusia saja, sama dengan susu mak dia atau susu mak saudara dia, atau susu ibu susunya. Ya, kanak-kanak lelaki, ya, air kencingnya dihukumkan sebagai najis mukhaffafah, najis yang ringan. Ya, sikit ke ringan? Kan, ya, dilihat kepada mudahnya cara menyuci najis mukhaffafah, ya, dengan direnjiskan air secara rata, ya, setelah dibuang airnya terlebih dahulu, ya, kemudian tak mesti disiram, dipercikkan air ke atas bekas najis tadi, ya, sehingga rata, ya, maka hukumnya dah suci. Kanak-kanak lelaki yang umurnya belum sampai 2 tahun, ya, dia tidak makan kecuali makan susu ibunya, susu manusia. Kalau campur susu tepung, walaupun umurnya belum 2 tahun, macam mana Ustaz? Anak kita, anak lelaki kita, cucu lelaki kita, ya, dia sulam-sulam, ya, siang oleh kerana mak dia bekerja, minum susu tepung, malam baru nenen mak dia, ya. Jadi macam mana hukum air kencing dia? Hukum air kencing kanak lelaki walaupun umurnya belum 2 tahun, tapi dia makan susu campur, makan pula tepung beras, sulam, hukum air kencingnya sama dengan hukum air kencing bapaknya, sama dengan hukum air kencing atuknya. Anak perempuan pula, anak perempuan pun serupa lah, ya, anak perempuan walaupun umurnya belum 2 tahun, dia tidak makan, tidak minum kecuali susu ibu dia, susu ibu susuannya,
hukum air kencingnya sama dengan hukum air kencing ibunya, neneknya. Ya, hukum kata gitu. Dan yang terakhir, najis mutawassithah. Ini yang paling banyak lah. Najis pertengahan. Najis pertengahan ni apa? Najis yang lain daripada anjing dan babi, dan bukan najis air kencing kanak lelaki yang tidak makan kecuali susu manusia. Ya, contohnya air kencing orang dewasa lah, bukan kanak-kanak. Ya, tahi haiwan, darah. Ya, dinamakan najis pertengahan kerana ia tidak suci dengan hanya direnjiskan air ke atasnya, seperti air kencing kanak-kanak lelaki belum sampai umurnya 2 tahun tidak makan melainkan susu manusia. Bukan macam tu cara basuhnya. Dan tidak pula seberat, sepayah menyuci najis anjing dan babi, sehingga memerlukan basuh yang pertama itu menggunakan air tanah. Ya. Jadi cara menyucikan macam mana? Buangkan air najis itu terlebih dahulu, ya, jika ada, ya. Kemudian barulah disiram dengan air yang suci sehingga hilang baunya, hilang warnanya, ya, hilang rasanya. Ya. Baik. Sabda Nabi SAW, "Idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bih." Maksudnya, apabila Nabi SAW keluar ke kawasan lapang untuk menunaikan hajatnya atau membuang air, ya, aku datangkan kepadanya air. Ini hadis daripada Imam Bukhari, daripada Anas, meriwayatkan pada sahabat Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ni pernah menjadi pembantu Rasulullah SAW. Satu riwayat mengatakan Anas dihantar oleh ibunya, ya, untuk menjadi pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Ya, jadi satu hari, ya, Nabi keluar ke kawasan lapang untuk membuang air. Ya, Anas tahulah, ya, Nabi buang air. Kemudian, ya, Anas bawakan air, lalu baginda gunakan air itu untuk istinja. Ya, kemudian dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, katanya, "Aku adalah seorang yang selalu keluar air mazi, dan aku merasa malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW." Sayyidina Ali ini beritahu, "Aku orang yang selalu keluar air mazi, tapi aku nak tanya hukum air mazi ni macam mana, aku malu." Lalu aku minta Miqdad bin Al-Aswad menanyakan hal aku ni. Lalu Miqdad bin Aswad pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, macam mana kalau seorang itu selalu keluar air mazi? Air mazi itu apa hukumnya?" Lalu baginda menjawab, maksudnya padanya dikenakan wudu, maknanya najis. Ya, manakala menurut riwayat Muslim, dia hendaklah membasuh kemaluannya dan berwudu. Mazi itu apa dia? Ya, mazi. Mazi ialah air yang keluar daripada kemaluan lelaki atau perempuan, ya, ketika syok, ketika seronok, ya, bukan bersangatan seronok. Bersangatan seronok tu lain, ya. Warna air mazi ni macam mana? Macam putih telur tu, macam putih telur, ya, cair. Ya, air yang keluar daripada kemaluan lelaki perempuan ni ada berapa jenis? Ya. Kalau lelaki ada 4. Ya. Apa dia? Air kencing lah biasa. Ya, sambil masa nak kencing, kencing lah. Jangan biasakan tahan kencing, nanti jadi penyakit. Ya, nak buang air, buang air. Jangan ditangguh-tangguh. Ya, ini ada setengah anak-anak kita suka tahan kencing.
Nanti bila tak tahan sangat, udah terpancuk di mana-mana. Tak sempat buka bilik air, depan bilik air pancuk dah. Jangan, itu bahaya, ya. Yang kedua, air apa? Air mazi. Air mazi inilah yang disebutkan dalam hadis, ya. Yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim tadi, ya. Air mazi. Air mazi ialah air yang keluar ketika pra, ya. Pra ataupun ketika syahwat, ya, ketika permulaan syahwat. Sebelum keluar air yang ketiga itu air mani, ya, air mani. Apa ni, asas penciptaan manusia daripada air mani. Dan yang keempat air wadi. Air wadi. Air wadi ni macam mana pula? Ya, air mani tadi, ya, pekat sedikit daripada air mazi, warnanya putih, ya. Yang keempat air wadi. Air wadi ni lazimnya keluar ketika seorang itu terlalu letih. Sama ada letih bekerja ke, tapi bekerja berat lah. Bekerja berat, ya, bertani, berladang, ya, menoreh ke, menjebak sawit ke, ya, ngaik kelapa ke, menebas apa semua, letih kan, atau mengangkat benda-benda yang berat kan, berbendang, ya, letih, ataupun ketika bersukan, contohnya, ya, sukan aktif sangat. Jadi petang-petang tu lepas rehat, dia masuk bilik air, nak mandi, tengok-tengok kuning je kat seluar dia, seluar dalam dia kan. Air apa ni? Ya, ini yang namanya air wadi. Ada pun perempuan ditambah lagi beberapa air, ya, selain daripada air yang empat tadi, ya. Banyak ke perempuan ni? Banyak, dia lain. Sebab perut perempuan dengan perut lelaki lain. Perut lelaki ni simple-simple je. Perut perempuan ni lain, dia ada rahim. Ya, daripada perempuan boleh jadi keluar air, boleh jadi bukan keluar air saja, tapi keluar darah. Ya, darah haid, ya, darah nifas, darah istihadah. Kemudian perempuan yang bersalin pula keluar apa? Keluar air pecah tuban, ya. Ikut pengalaman orang bersalin, ya, tanya, buat kajian, ya, orang bersalin ni biasanya pecah tuban dulu kan. Pecah tuban dia ada macam-macam jenis air keluar. Kalau ikut cakap orang tua, ia tak tahulah, awak tak pernah bersalin, awak tak pernah beranak, buat lelaki mana pernah bersalin, ya. Bersalin yang sakit tuan-tuan, ya, bersabung nyawa, ya. Orang perempuan ni kalau nak bersalin, dia ada 3 tandanya. Yang pertama, ya, keluar air, ya, pecah tuban tu keluar air je, air lah, ya. Bukan air mazi, bukan air mani, air macam air paip tu lah, ya, macam air berhari-hari tu, lama, ya. Tak bersalin-salin, ya. Jadi suami kena faham, ahli keluarga kena faham, ya. Dia sakit kembur air ni biasanya tak apa sakit. Kalau salin tak apa sakit lah, tapi tak macam kembur darah. Ada yang kembur darah, ya. Ada yang kembur darah. Ada juga yang kembur atau pecah tuban tu keluar apa? Keluar air campur dengan darah. Dia ada 3, ya. Untuk detail, tuan-tuan tanyalah dengan sesiapa yang biasa menyambut baby ni kan. Siapa yang menyambut baby ni tahu, ya. Cuma yang jadi persoalan ialah, tak kiralah sama ada pecah tuban tu keluar air, pecah tuban itu keluar air campur dengan darah, atau pecah tuban tu terus darah, tapi semuanya dihukumkan najis. Tempoh sebelum seorang perempuan itu melahirkan anak, bila keluar air saja pun najis, bila keluar air campur dengan darah pun hukumnya najis, bila keluar darah sahaja pun hukumnya najis, dan mereka masih wajib mendirikan sembahyang. Itu yang paling penting. Jadi macam mana? Cucilah, ya, cuci, ya. Katakanlah satu perempuan tu nak bersalin, kembornya kembor air,
ya, berhari-hari, 2 hari 3 hari. Jaga tempat duduk tu, jangan sesenang duduk merata, ya, duduklah atas khoteh yang boleh telap air, kain yang boleh telap air, supaya najis itu terkawal, ya. Masuk tu sembahyang, cuci bersih-bersih, ya, sumbat dengan kapal, ya, tampailah apa yang patut, ya, cari alat yang sesuai. Sekarang ni dah moden kan, macam-macam alat. Kemudian sembahyang, ya, ambil wuduk sembahyang, ya, macam tu jugalah kalau dia kembur air darah. Hati-hati, ya, sebab itu setengah rumah orang kita ni dia ada apa? Dia ada kasut sembahyang. Bagus ni, ada kasut sembahyang, ya. Saya mula tak faham, ya, masa mengaji kat pondok dulu, bila Sabtu Ahad atau Jumaat Sabtu cuti, ya, biarlah rumah kawan kan. Rumah kami ni, rumah orang Jawa ni jarang ada kasut sembahyang. Masa kecil-kecil dulu, sekarang ni mungkin banyak dah kot kasut sembahyang. Jadi kami ni pelik, kami orang Jawa ni pelik. Pergi rumah orang Melayu, ya, kawan-kawan kita campur kan, ada Melayu, ada Banjar, ya, ada Jawa. Bila pergi rumah orang Melayu ni baik ni, orang Melayu ni lebih ni rumah orang Melayu ni, ya. Dia ada tikus sembahyang, ada apa nama ni, bilik sembahyang, dia ada kasut sembahyang. Jadi kita masuk bilik air, ya, dia panggil, "Dek, anak, ni kasut sembahyang." Awak terpinga-pinga, kasut sembahyang. Bila kita terpinga-pinga, kawan kita beritahu, ya, "Li, rumah kita ada kasut sembahyang, pakai kasut ni." Kenapa? Manalah tahu adik-adik awak kencing merata, kan tahu terbijak kan, tak sah sembahyang. Bagus, ya. Ni satu usaha yang sangat murni, ya. Ada kasut sembahyang, ada bilik sembahyang, ya. Ada kain sembahyang, ya, kain untuk sembahyang, ya, dibasuh berasingan dengan pakaian-pakaian bernajis tu, supaya diyakini kesuciannya. Baik, tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada najis yang 3 tadi, najis mughallazah, najis mutawassithah, najis mukhaffafah, di sini disebutkan juga najis yang dimaafkan, ya. Antara najis yang dimaafkan ialah, pertama, darah, nanah, darah kutu anjing, dan najis yang sedikit yang dibawa oleh lalat, hinggap kat tangan kita, ya. Sikit sangat, ya. Dia dimaafkan selagi dia bukan dibawa oleh manusia, bukan orang tangkap kutu anjing picit kat tangan kita, ya. Itu disengajakan, itu hukumnya najis, ya. Yang kedua, tahi binatang yang mengenai biji-bijian ketika ia memijaknya. Begitu juga tahi binatang ternakan yang mengenai susu ketika diperah, dengan syarat najis tersebut tidaklah banyak, sikit, ya, tidak sampai merubah keadaan warna susu, rasa susu, bau susu tu, ya, sikit, ya, itu najis yang dimaafkan. Tahi ikan dalam air, ya, selagi air tersebut tidak berubah. Begitu juga darah yang ada pada daging. Seterusnya, mulut kanak-kanak yang terdapat najis muntah padanya apabila dia mengisap susu mak dia, ya, isap-isap susu entah macam terlajak, ya, termuntah, ya, termuntah. Jadi muntah anak yang sedang menyusu ibunya tadi, ya, dimaafkan, ya. Seterusnya, bangkai yang tidak mengalir darahnya atau bangkai yang tidak berdarah
Apabila jatuh ke dalam suatu cecair, macam kita sebut perbincangan kita dah lalulah ya, lalat, lebah, semut. Tapi dengan syarat lebah itu masuk dalam minuman kita dengan sendirinya. Lebah itu terperangkap dalam poket baju kita dengan sendirinya. Ya, semut itu mati dalam poket kita dengan sendirinya. Ya, lalat mati dalam poket jubah kita dengan sendirinya. Tapi kalau lalat itu dibunuh kemudian masuk dalam poket, hukumnya najis, tidak dimaafkan. Ya, tuan-tuan puan-puan sekalian, saya fikir cukup kot setakat ini ya pertemuan kita untuk kali ini ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita sama-sama memelihara kesucian ya, badan kita, kesucian pakaian kita, kesucian tempat tinggal kita, lebih lagi kesucian tempat sembahyang kita. Insya-Allah ada umur panjang, kita bertemu lagi di kesempatan-kesempatan yang Allah izinkan. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhumul amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salah silap saya pun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.